Okey, saya petang-petang ni kan, kita lagi 2 jam ni, saya nak tayangkan satu video lah. Kita nak main satu video. Apa yang saya nak share ni ialah bagaimana kita nak kembangkan projek. Ini adalah salah satu cara kalau kita nak pergi di peringkat yang lebih tinggi lah kan, nak wakil wakil kementerian ke kan, kita kena ada satu wow factor dalam perkembangan projek kita. Okay, saya sharekan di sini. Sekejap bukan ni. Ada video lagi satu. Mana video tu? Sekejap. Saya stop dulu sharing. Saya stop dulu. Sekejap. Bila kita nak cari tu dia tak ada. Terus Asap Bagi Malaysia pagi ini satu pengisian yang amat Okey, saya start sharing. Okey, nampak apa yang ada di kaca TV? Tuan-tuan? Nampak TV1. Okay, Nampak. Okey. Kita tengok Selamat Pagi Malaysia walaupun dah petang kan. Kita tengok ni ini yang apa yang saya katakan pengembangan projek. Terus Asap Bagi Malaysia pagi ini satu pengisian yang amat bermanfaat perlu kami kongsikan dengan anda semua, berhubung dengan bagaimana untuk memudahkan para pesakit di hospital untuk meneruskan ibadah solat, dan ini memudahkan mereka untuk bertayamum dan juga mengambil wuduk. Di studio pagi ini terima kasih dan juga selamat pagi kami ucapkan kepada dua pensyarakan UiTM Negeri Sembilan, Dr. Haji Muhammad Hakimi Tio Abdullah dan juga Tuan Al-Bakri Muhammad. Ini merupakan satu lagi yang pastinya memberikan nafas lega kepada para pesakit, sebab alangkah dalam keadaan sihat sekalipun kadang-kadang untuk melakukan ibadah ni nak cari nak bertayamum dan berwuduk sebenarnya pun kadang-kadang ada cabarannya, apatah lagi bagi mereka yang dalam keadaan sakit dan mobiliti itu agak terhad. Mungkin Doktor boleh berikan sedikit latar belakang bagaimana kit ini dihasilkan, berdasarkan situasi bagaimana akhirnya timbul produk ini. Okey, terima kasih Puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebenarnya kami daripada kumpulan inovasi dan kreatif daripada UiTM kampus Rambau. Sebenarnya idea ini tercetus sebab kami buat benchmarking dekat hospital di mana kami mencari apa yang keperluan yang perlu diperlukan oleh pihak hospital. Dan tiba-tiba wujudnya satu di mana di hospital ada satu unit yang dipanggil Hospital Mesra Ibadah, di mana hasil perbincangan kami dengan pihak hospital ataupun daripada unit Hospital Mesra Ibadah mengatakan yang mereka memerlukan kit ini, di mana kekurangan kit ini untuk menyokong HMI itu sendiri. Dan apa yang menarik dekat kit kami ini, sebenarnya kami tidak menjual produk ni. Sebenarnya kami menggalakkan ataupun mengajak rakyat-rakyat ataupun orang-orang di luar tu untuk berwakaf, di mana hasil wakaf tu dan kami akan menghasilkan kit solat ni dan hantar ke setiap hospital di seluruh Malaysia lah. Dan menariknya kit ni adalah selain daripada adanya botol spray ni untuk wuduk, dan dia akan ada juga dengan yang ni debu tayamum. Dan konsep yang kami bawa adalah berbentuk interaktif, di mana pesakit boleh belajar sendiri dengan hanya scan pada QR code yang ada untuk tata cara solat, bertayamum dan semburan lah untuk spray. Termasuklah penanda arah kiblat.
Ya. Semuanya ada dalam QR code ni lah. Dan apa antara ciri-ciri yang menyebabkan ataupun yang membolehkan sesuatu hospital itu dikira sebagai hospital mesra ibadah, Tuan? Okey, terima kasih. Bismillah. Selamat pagi penonton. Okey, hospital mesra ibadah ini dia duduk bawah JAKIM. Okey, JAKIM telah menghantar pegawai-pegawainya duduk di hospital-hospital besar. Sebanyak 146 pegawai JAKIM telah ditempatkan di hospital besar di Malaysia. Okey, isunya ialah kebanyakan pesakit bila dia sakit ni, dia ada masalah depression, kecewa dan sebagainya. Jadi ustaz ini sebagai kaunselor dan mereka pun perlu tunjuk ajar sebab kebanyakan pesakit bukan selalu dia sakit masuk hospital. Jadi bila isu tentang ibadah ini adalah isu utama. Contohnya macam mana nak gunakan tayamum kan. Biasa kita ambil air tapi bila dah kaki tu dah tergantung, dah berbalut, macam mana nak solat kan. Jadi di sinilah peranan pegawai JAKIM, seorang ustaz ditempatkan di hospital untuk mengajar mereka macam mana nak ni. Tetapi isunya ialah pesakit ni bila ajar sekali bukannya dia akan ingat, lepas tu dia lupa. Jadi bila tu dia takkan jadi nak panggil ustaz tu susah. Jadi di sinilah kita melihat bahawa keperluan kepada pesakit ini bagaimana kita nak mendidik mereka. Jadi dekat sini kita ada video juga. Kita ada video bagaimana kita ada dokumen-dokumen yang kita jelaskan. Sebab kalau kita nak bagi pamphlet, satu tu kos dalam RM10. Jadi tak mampu. Jadi kita dah tak mesra alam. Tak mesra alam. Nanti kalau boleh berikan ada 6 kod ini, ada feature ataupun ciri berbeza ataupun semuanya akan membawa kepada menu yang sama? Okey, tidak. Dia ada ciri-ciri berbeza. Pertamanya contohnya arah kiblat finder kan, kita telah menggunakan aplikasi kiblat finder, maknanya dia scan saja dia akan dapat arah kiblat. Contohnya kita ada channel YouTube, dia pergi channel YouTube, dia akan dapat semua video-video tentang bagaimana mereka boleh solat berbaring, solat ni dan bagaimana nak ambil wuduk dan sebagainya. Dan kita juga ada apa yang dikatakan dokumen digital kalau dia nak membaca dan sebagainya. Contohnya di hospital bila kadang-kadang dia boring kan, kita sakit boring dia nak baca Quran, tapi kadang-kadang naskah Quran tak ada. So kita ada juga digital, Al-Quran digital, lepas tu panduan-panduan pesakit daripada Kementerian Kesihatan dan sebagainya. So ciri-ciri yang ada ni ialah untuk mereka memahami bagaimana mereka boleh mendapatkan maklumat-maklumat tu secara sendiri, tak payah pakai nurse. Sebab kadang-kadang dia kata nak panggil nurse tapi kadang-kadang nurse sibuk kan. Jadi sekarang ni do it yourself lah. Kita try, saya nak scan satu, okey, akan keluar web page, pergi kepada browser tersebut dan allow. Ini untuk kiblat finder ya. Senang. Tak payah nak tanya, "Dek, kat mana arah kiblat? Kat mana nak tengok sign dekat atas bumbung dan sebagainya." Hospital besar kan? Hospital besar. Jadi memang sangat mudah untuk digunakan. Pergi saja kepada kod tersebut dan masih cuba kat sini mungkin akan diberitahu ini untuk cari kiblat, yang ini untuk ayat Quran ini. Sebab kajian kita melihat di hospital 99% pesakit ada smartphone. Jadi dia kadang-kadang daripada dia gunakan, jadi kita ajak mereka macam mana nak menggunakan apa yang ada di tangan mereka supaya mereka boleh dapatkan maklumat-maklumat ni lah. Dan kita sekarang negara dah pergi IR 4.0 kan. Jadi kita gunakan teknologi itu. Beza kita punya produk dengan yang lain sebab kita dah ada menggunakan teknologi IR 4.0. Doktor, barangkali ini juga perlu yang baik untuk syarikat korporat mengambil bahagian untuk memastikan mereka juga dapat membantu melancarkan ibadah, tapi ini juga bukan satu wakaf yang mereka boleh ambil bahagian. Ya, betul. Bagi saya sebab itulah daripada awal saya katakan yang benda ni konsep yang kami cuba bawakan adalah konsep wakaf kan. Sebab itulah kami mengajak pada syarikat-syarikat korporat ataupun agensi luar ataupun orang ramai yang mana yang berfikir untuk berwakaf tu bolehlah berwakaf. Sebab kami menggunakan platform e-wakaf UiTM kan, di mana mana sesiapa yang ingin mewakafkan, maknanya dia boleh pergi kepada website e-wakaf UiTM lah. Sebenarnya program ni ataupun produk ini juga adalah hasil kerjasama di antara UiTM sendiri dengan HMI, Hospital Mesra Ibadah, JAKIM, KKM, Kementerian Kesihatan dan juga Pusat Wakaf UiTM sendiri lah. Kalau stok ni habis macam mana? Adakah mereka dapat kit baru ataupun ada
pack yang hanya untuk refill tayamum saja? Okey, untuk refill tu kita ada jual nanti di pasaran. Kita tengah dalam perundingan lagi dengan Petronas. Kita akan nak letakkan kita punya refill ni di semua stesen Petronas di Malaysia. Dan the best pula. Dan kedua, kita tengah berbincang di platform Lazada ataupun Shopee lah untuk mereka belilah. Maknanya nanti refill tu nanti mereka akan beli di platform digital, e-commerce ataupun di semua stesen Petronas di Malaysia, sebab kita nak letakkan di sana lah. Ya, cuma botol tu kalau isi air biasalah. Ya. Air tu kita tak sangsi sangat, cuma debu tu barangkali agak sekan. Jadi debu tu dia ada di sini. Nanti dia boleh buka ni, dia boleh Macam dia bedak. macam bedak lah. Dia macam bedak lah. Baik, Doktor, mungkin sedikit rangkuman untuk mereka yang ingin tampil dan menjadi sebahagian daripada package wakaf ini, bagaimana cara untuk mereka menghubungi pihak UiTM Negeri Sembilan? Okey, saya rasa pada pewakaf, maknanya siapa yang ingin wakaf tu bolehlah ke website e-wakaf UiTM. Sebab dalam website e-wakaf UiTM tu akan tertera account number di mana pewakaf boleh ke sana ke link yang disediakan oleh pihak e-wakaf UiTM tu. Dan cuma perlu remark ataupun buat catatan sedikit di mana wakaf untuk produk ni, di mana pewakaf perlu remark taskid lah, di mana taskid mana dia akan terus ke sini lah. Baik, terima kasih Doktor, terima kasih Tuan. Dan sesuai sangat, saya rasa botol ni boleh pakai banyak kali, selaras dengan apa yang akan berkhusus selepas ni. Hari Alam Sekitar Negara, kita pakai satu je botol plastik untuk berkali-kali. Kita tak buang barang yang digunakan. Terima kasih sekali lagi. Okey, itu dia. Ini adalah salah satu, saya cuma nak berkongsi lah kan petang-petang ni. Ini adalah salah satu buka video je. Okey, ini adalah salah satu produk KIK. Asalnya produk KIK, tetapi bagaimana kita kembangkan produk KIK tu, akhirnya produk KIK ni boleh dikomersialkan. Patutnya kita dah launching, kita dah menghantar produk ni di beberapa hospital di Malaysia. Malangnya pandemik, kita punya kilang, operation semua tergendala kan. Tapi duit wakaf kita dah collect almost dalam 170,000. Kita ada. Jadi tengok tak macam mana saya tak ada duit pun. Kan? Saya tak ada duit pun nak buat produk ni sebenarnya pada awalnya. Tapi kita kena memikirkan. Jadi kumpulan memikirkan why not kita buat crowdfunding. Itu dia panggil crowdfunding lah. Kan? Jadi benda ni dekat hospital kita nak buat. Sebab tu kadang-kadang inovasi sosial saya share, banyak-banyak inovasi sosial lah sebenarnya senang dapat duit. Kan? Buat something yang sosial, sebab kalau kita ada projek, saya sarankan nanti tengok Yayasan Inovasi Sosial YIM. Yayasan Inovasi Sosial Malaysia ada dana sampai 70,000, 80,000 kalau you buat satu produk KIK yang basicnya adalah inovasi sosial. Kan? Jadi dalam projek saya ni akhirnya kita gunakan dana wakaf yang diberikan oleh banyaklah. Bila saya masuk TV tu, saya dah masuk TV3, lepas tu kita tak ambil lagi lah sebab kita tengah nak buat launching. Tengok dekat TV Hijrah kan, dah masuk. Jadi akhirnya produk ni dah pergi kepada komersial. Patutnya macam tahun ni kita tengah ada deal lah dengan Shopee, dengan apa semua kan, kita nak masukkan dalam ni, tapi benda-benda tu tergendala. Patutnya dalam perancangan tu 2020, 2021 kita dah boleh masuk kepada pasaran. 2020 kita dalam konsep wakaf lagi, tapi pandemik ni dah hampir 2 tahun ni kita tergendala. Banyak perkara yang kita tergendala, tak apa, kita keep up the project, the money is there. Alhamdulillah. Ini yang saya nak katakan tadi, perkembangan projek. Bila kita buat satu projek, ini bukan projek kerja saya. Kan? Orang kata, kenapa Cik Bakri buat satu debu tayamum dan sebagainya. Tapi orang lupa sebenarnya yang tak ada dekat pasaran ialah dari segi teknologi tu. Itu peranan saya. Kan? Jadi saya boleh claim sebenarnya bila saya buat QR code ni, saya ada 6 QR code tu,
untuk memudahkan. Sebab tu kita bila kita buat satu projek, kita kena ada analisa. Jadi bila kita pergi ke hospital, semua orang ada handphone. Semua orang ada handphone. Dan itu bila saya buat QR code tu 2019, belum pandemik lagi 2019, bila saya buat QR code, orang tanya, siapa ni, pandai ke orang guna QR code? Kan? Orang tanya-tanya kan, saya kata tak apa. The time akan datang. Benda tu slowly akan datang. Tapi rezeki saya 2020 pandemik, bila orang kena scam MySejahtera, semua orang automatik pandai pakai QR code kan. Jadi kita jangan bila kita buat tu kita jangan terlalu takut kan. Kita kena berani. Kita kena berani dan insya-Allah benda yang baik tu dipermudahkan. Okey. Ada soalan nak tanya ke? Petang-petang ni kita nak santai Kita tak nak stres-stres kan. Pagi tadi memang berat. Tu saya kata pagi tadi memang berat nak belajar kaedah dengan tools kan. Petang ni kita belajar macam mana nak mengembangkan projek kita, macam mana nak buat video, macam mana nak buat slide. Saya dah kongsi saya dah kongsi, nanti kalau ada lagi slide-slide yang cantik saya akan masukkan. Kalau tengok dalam kita punya Google Drive tu dah ada 2 ceramah sampai pagi tadi saya dah masukkan. Cepat internet hari ni okey, saya masukkan. Jadi itulah kita bermain dengan teknologi mudah kan. Okey, ada soalan nak tanya tak sebelum saya mulakan sesi video? Kita akan buat postmortem lah, berbincang dan macam mana nak memastikan video, macam mana video ni boleh diangkat sebagai video terbaik. Okey, ada tak nak tanya tadi pasal apa-apa? Senyap ni, risau ni. Ada ke tak ada? Tak ada, boleh teruskan. Okey, teruskan. Okey, jadi petang ni, okey, kita dah buat dokumen kan, kita dah belajar 5 proses tu, terutama yang nombor 1 tak ada masalah, nombor 2 tak ada masalah, nombor 3 itu ada masalah. Kalau kita nombor 3 tu lah sebenarnya kita penghasilan projek, kita nak tengok kaedah, kat situ KIK banyak berada kat situ, dan fasa 3 tu lah banyak kumpulan yang kita lihat tak pandai buat kan. Tapi alhamdulillah nanti saya minta Puan Azura sharekan sharekan dokumen slide tu, nanti boleh tengok semula. Dan fasa keempat outcome dan input tu macam saya kata semalam, nanti tengok balik sebab kalau kita tak buat 3 tu, 4 tu nanti susah sebab penghasilan projek kena datang awal, baru kita boleh tengok dekat mana kita boleh ambil dari segi outcome-nya daripada projek tadi. And then kita pergi ke fasa 5, dan sebenarnya saya nak cerita hari ni ialah bagaimana kita nak buat video yang memukau, yang ada QC story. Kadang-kadang ada case macam yang saya akan bentangkan sebentar tadi. Ini adalah kumpulan saya daripada saya banyak coaching, sebenarnya saya banyak coaching MUA. Last kali tu saya pergi Pening. Ada JKR Kelantan, sebab JKR ni besar kan, dia punya hadiah pun 5,000. Jadi banyak yang panggil saya dengan Puan Azura sebab Puan Azura wife saya kan. Jadi memang itu yang senangnya. Jadi kadang-kadang kalau letih, dia drive, saya drive. Kadang-kadang bila kita travel jauh kan macam Pening, saya nak seorang memang saya tak mampulah dengan usia, dengan ni kan. Jadi saya bagi dia. Okey, macam ni pun saya bagi dia kan, saya nak train dia. Maknanya Puan Azura dia ambil sebahagian, saya ambil sebahagian. Jadi kalau 3 hari training tu memang letih. Jadi kalau saya bagi-bagi, saya boleh rehat, dia train, lepas tu dia rehat, saya train. Bagi training ni online ni kita kena ada tenaga kan. Jadi itulah. Okey. Jadi video bantal lagi saya akan tunjukkan video, tapi saya akan stop lah sebab kita nak buat postmortem. So saksikan video ni, nanti kita lihat video ni, dan video ni sebenarnya saya dah masukkan dekat ni. Okey. Produk ni dia dah pattern. Produk ni dia dah pattern. Jadi dan produk ni produk ni dia dah pattern. Dan saya kebetulan kumpulan saya yang bimbing dia daripada zero, tak tahu KIK. Sebab tu jangan predict. Saya dengan Puan Azura banyak tim yang handal tau. Tim dah 3 tahun memang hebat kan. Dalam JKR kan. Tim yang baru daripada zero
Tapi alhamdulillah kalau kena tekniknya, kena caranya, kena bimbingannya, insya-Allah dia boleh jadi juara. Macam semalam lah bila keputusan keluar, tim Puan Azura tu semua terkejut. Semua terbenung. Setahu kita, dia kata setahu di peringkat awal, tim ni tim baru, tak tahu apa-apa. Tim ni semua dah pelik kan. Tapi akhirnya bila keputusan keluar, dia jadi juara. Sama juga kumpulan yang saya akan bentangkan ni kan, dia bukan kumpulan yang hebat, bukan yang dah lama bertanding dan sebagainya, tetapi ialah kumpulan baru. Kan. Kalau tengok JKR ni sebenarnya Kelantan kuat. Kelantan kuat. Jadi diorang semua ni kan. Jadi bila diorang tahu saya coaching, Kelantan panggil. Tapi saya tak daya sebab macam Johor ni dekat kan, memang saya segamat tu memang dekat lah saya nak coaching. Okey, tak nak cerita banyak, saya nak share video ni dan kita akan buat postmortem, nak tengok kenapa video ni ialah video yang terbaik dia dapat anugerah video yang terbaik. Kenapa video ni terbaik? Okey, saya share. Kita tengok semua-semua. Sebuah motosikal berkuasa tinggi atau superbike terlanggar lopak air seorang pengurus projek maut dan masa terjatuh terseret sejauh 60 meter. Okey. Boleh kalau tuan-tuan dan puan-puan lah dilantik jadi juri, tuan-tuan nampak tak apa sebenarnya projek yang nak buat ni? Lopak Lopak air kan? Okey. Sebenarnya juri lah. Tuan-tuan dah nampak tak apa projek dia? Dia nak selesai. dah nampak bayang. Nampak. Apa yang dia nak selesaikan? Sebab kita hari ni kita berbincang petang ni, kita tak nak apa saya cakap seorang, kita nak sesi ada interaction lah kan. Okey, tuan-tuan rasa apa projek ni sebenarnya? Tanpa lubang. Tanpa lubang. Okey, tadi kita nampak lopak, pasal lopak air. Lagi? Kemalangan, betul lah, kemalangan tu general. Tapi tak dapat tangkap tak video intro tu? Dia nak elakkan kemalangan lah, nak cari penyelesaian. Kurangkan kes kemalangan akibat lopak air. Okey, betul. Nak buat inovasi. Jadi bila kita buat satu video, kita kena datangkan dulu dengan problem. Nampak tak? Problem ni, kita nampak problem yang kita buat satu tu, yang kita tunjukkan pada juri bahawa kemalangan jiwa kan. Jadi benda-benda ni ada impak besar. Bila kita projek-projek yang melibatkan nyawa dan sebagainya, keselamatan dan sebagainya, ataupun contohnya projek saya buat projek digital kan. Saya buat projek digital, saya boleh jimatkan duit UiTM 1 tahun 120,000. Maknanya saya tak pakai dah buku combo. Saya tak pakai buku combo, saya pakai digital. Tapi digital saya tu memang ada teknologi lah kan. Jadi saya dapat jimatkan ratusan ribu. Kan UiTM ni dia banyak convocation kan. Jadi itu dia. Jadi ini dia yang saya nak nanti duduk dalam kumpulan fikirkan yang impaknya besar, dan projek ni berlaku di mana-mana. Di tempat tuan ada tak lopak air? Ada tak berlaku lopak-lopak air yang membayar pada kenderaan motor? Ada tak? Ada. Jadi projek ni kita tengok dia bukan berlaku di kawasan itu, berlaku di satu negara. Jadi bila kita juri ni, bila pergi nak sebab kita ni nak pilih ni, ini dah ada katalah kita ada top 5 kan. Dalam top 5 ni siapa nak jadi Johan? Kita fikir-fikir, kita brainstorm. Juri pun brainstorm juga, dan kita melihat bahawa projek ni ada impak besar. Okey, kita tengokkan seterusnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afizi. Okey, nampak tak? Kumpulan ini, tadi Puan Zura ada kata tentang QC story. Maknanya QC story itu maknanya daripada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Maknanya dia mengikut aturan-aturan yang ada. Contohnya tadi, bab 1 tentang apa tuan-tuan? Pengenalan. Pengenalan cukuplah. Nampak? Dan yang baju purple tu adalah bos dia, JD Rahman, JD Rahman. Dia belanja saya kepala ikan semua. Okey, JD Rahman. Itu pengurusan. Lepas tu dengan timnya dan Afizi ini adalah dia punya jurutera lah kan. Dia punya jurutera ada 2 orang ke 3 orang. Jadi bagaimana ditunjukkan itu cukup. Itu cukup. Tak payah dah banyak. Dia dah selesai dah bab 1. So nanti dia pergi bab 2. Dalam dia gunakan design thinking lah. Maknanya dari segi empatinya. Now dia nak start dari segi empati. Tengok macam mana dia selesaikan empati. Lepas tu tengok macam ni. Tengok tak tadi masa video ada data. Nampak tak? Dia bukan setakat tunjukkan video kemalangan, tapi ada data-data yang diambil daripada situ. Itu je sebenarnya penting. Now dia gunakan design thinking. Tengok proses design thinking yang dibuat dalam skrip. Dia set dokumen, dia transformkan skrip dalam dokumen laporan tu dalam bentuk video. Okey, kita saksikan. Harun, ahli kumpulan Permata Maharani akan bersama-sama anda bagi menceritakan sedikit berhubung produk inovasi daripada JKR Daerah Muar. Beberapa kriteria pemilihan yang telah dikenal pasti bagi menyelesaikan masalah aduan yang diterima di pejabat ini. Antara pemerhatian melalui buku aduan yang telah disenaraikan, terdapat lebih 20 aduan yang dikenal pasti untuk diselesaikan bagi mengatasi masalah di daerah. Okey, maknanya kalau kita tengok 20 aduan ini adalah di peringkat fasa empati, kan? Orang komplain, orang adu itu ini kan. Jadi dia ada banyak sebenarnya dan benda ni nanti kita masukkan dalam lampiran. Sebab tu dalam lampiran tu nanti kita tulis aduan, dia empati. Tapi aduan-aduan ini kita letakkan di lampiran. Kita letakkan di lampiran, kita membuktikan bahawa memang ada aduan. 20. Jadi sekarang ni di peringkat kedua ialah define. Takkan kita nak buat semua di projek ni kan? Projek KIK ni kita ambil satu aja. Kan? Projek KIK kita ambil satu saja. Tu dalam banyak ni kita nak pilih satu. Di sinilah bermulanya tools. Tools apa kita nak gunakan untuk kita menganalisa aduan dan sebagainya. Itu yang saya katakan tadi, kita tengok. Nanti sebab video ni saya dah share, saya dah minta Afizi, kata ambil lah tuan, tak ada masalah ni kan, ini tuan punya idea. Okay lah, saya katakan saya minta izin dulu. So saya dah boleh share kan, maknanya insyaAllah bila kita dapat ilmu ni berpanjangan kan, kita dapat pencing kubur kata orang. Okay, so kita tengok nanti macam mana dia menganalisa perkara ni. Terdapat lebih 20 aduan yang dikenal pasti untuk diselesaikan bagi mengatasi masalah di daerah. Dan melalui responden juga kita telah mengambil sampel daripada pihak responden untuk mengetahui apakah aduan atau masalah yang boleh membantu pihak klien untuk menyelesaikan masalah ini. Kita telah mengumpul data aduan sepanjang tahun 2019 bermula Januari hingga Disember. Terdapat 6 jenis aduan yang kerap kita terima, antaranya ialah air bertakung di bahu jalan, longkang atau barit tersumbat, garisan jalan yang pudar, seterusnya pothole di kawasan jalan, lampu atau lampu isyarat yang tidak berfungsi dan hafisan di tebing jalan. Okey, nampak tak? Memang saya rasa this the best lah video, nampak? Dia tunjukkan, dia tahu ada statistiknya, ada gambarnya, jadi bila juri tengok, oh ini masalah aduan-aduan ni kan. Jadi dia tunjukkan masalah tu. Di peringkat empati tu dia tunjukkan masalah tu dengan jelas. Aduan satu, lopak air, saluran tersumbat, jalan berlubang. Oh ini aduan-aduan dia. Jadi sekarang ni kita nak tahu macam mana dalam banyak ni how dia nak pergi ke fasa kedua, fasa define. 6 aduan ini telah dibawa ke mesyuarat untuk dibincangkan dan memilih satu isu untuk dijadikan sebagai penyelesaian penghasilan produk inovasi. Hari ini kita akan mengadakan mesyuarat berkaitan aduan yang kerap diterima. Bagaimana langkah dan cara penyelesaian yang perlu kita lakukan. Hasil daripada mesyuarat yang telah berjalan, ahli kumpulan telah memilih pendekatan kaedah analisa secara smart untuk mencari masalah utama yang
paling kritikal untuk diselesaikan oleh kumpulan ini. Kaedah. Okey, nampak? Dia tunjukkan kaedah. Jadi juri nampak. Cuma saya tegur, saya dah bagi saya tegur kumpulan ni, patutnya dia mengmulakan dengan kami menggunakan kaedah design thinking. Patutnya dia cerita design thinking dulu, tapi tak apalah kan. Tapi still okey lah. Sebab ada juri-juri pun kadang-kadang tak semua yang very knowledgeable kan. Jadi patutnya dia ceritakan dulu kaedah. Jadi tak, itu saya kata kita nak buat postmortem kan. Jadi tak semestinya video, walaupun dia dapat video terbaik, dia dapat Johan, tapi banyak lagi tambah baik yang telah saya berikan input. Jadi sebab saya suka buat study case, saya suka buat postmortem. Jadi dekat sini dia patutnya caranya ialah sebab tengok dalam kita punya nombor 3 tu, bab 3 tu kita kena nyatakan dulu carta perbatuan dia tak ada. Kat sini take note jangan ambil sebulat-bulatnya. Sebab saya hari ni kita nak menambah baik video ni kan, kita nak menambah video Jadi patutnya kan dia ada 8 markah dekat situ kan, 8 markah situ. Kita nak kalau kita nak dapat 5 tu kalau macam ni mungkin juri dapat ni, tapi kalau kat sini video dia tuliskan carta perbatuan, dia tuliskan kaedahnya apa semua, dia mungkin dapat lebih. Tapi susunan tu QC story tu dia ada slack sikit. Smart. Yang pertama, masalah yang timbul dalam skop jabatan, spesifik. Masalah yang boleh diukur, measurable. Masalah yang boleh diselesaikan, achievable. Masalah yang sebenar berlaku di jabatan, realistik. Dan masalah yang boleh dilaksanakan dalam tempoh perancangan, time. Hasil analisa SMART ini, masalah air hujan bertakung, ponding di bahu jalan telah dipilih untuk diselesaikan oleh kumpulan ini. Dan ianya juga telah mendapat sokongan dan kelulusan daripada ketua jabatan. Nampak tak? Maknanya bila you dah meeting dengan kumpulan, sebenarnya tadi dia menggunakan kaedah SMART, tapi dia buat brainstorm dulu. Dia gunakan brainstorm, ataupun dia buat SMART, dan bila dia nak buat projek, dia kena dapat surat kelulusan. Nampak tak QC story dia? Baru dia boleh buat projek. Jadi nanti dia match pula, tarikh itu dia match pula dengan carta perbatuan. Jadi video ni tengok dia punya tu sebab tu dia bila kita nak buat satu projek tu ada evidence. Nanti juri tengok tuan mulakan projek bila? Oh, saya mulakan projek ni bulan 2. Ada tak surat kelulusan? Kan kalau saya tanya macam tu kan, ada tak surat kelulusan menjalankan projek? Tak ada kan, ataupun ada tapi tak tunjukkan kat video. Jadi kita kena tengok tu betapa pentingnya surat-surat tu yang tadi Pak Sudah kata letakkan di lampiran. Jadi kalau gambar, kita jangan tulis, macam semalam saya dah tegur, jangan tulis gambar, rajah. Rajah tak perlu letak kat lampiran. Okey, kita teruskan. Untuk memahami situasi ini dengan lebih jelas, saksikan babak ini. Dengan menggunakan kaedah 5W 1H untuk menjelaskan lagi tajuk masalah atau isu yang dipilih ini, kita boleh melihat apa yang berlaku, bagaimana ia berlaku, siapa yang terlibat, mengapa ia berlaku, bila ia berlaku dan di mana ia berlaku. Nampak tak? Cantik tak dia buat? Simple. Sebab tu dalam dokumen kita tak boleh highlight benda ni secara besar sebab space kan. Tetapi kita gunakan masa ni dekat slide dan video. Apa yang ada dalam slide dalam video sama. Tapi kat situlah sebenarnya kita nak tunjukkan bagaimana kita menyelesaikan masalah di peringkat define tadi. Kan? Menggunakan 5W1H. Jadi ini teknik dia. Maknanya dokumen tadi ada. Tapi dokumen ni kita buat gambar tu kecil aje lah kan. Sebab kita nak limitkan space kan. Tapi bila kita gunakan slide dan kita gunakan video, kita gunakan besar supaya juri lagi nampak. Maknanya daripada juri tak nampak ataupun juri letak 3, juri akan letak 5 dekat sini. Jadi itu yang kita nak kena tengok nanti. Bagaimana kumpulan ini dapat apa yang saya katakan tadi, menjentik hati juri. Ini yang teknik dalam hari ni, dalam sesi hari ni saya nak tuan-tuan tengok dari segi grafiknya, dari segi caranya, penyampaiannya, itulah teknik
menjentik hati juri. Kita kena ada satu, menjentik hati juri ni adalah satu peluru yang terakhir untuk kita bawa juri mencalonkan kita sebagai juara. Ini teknik-teknik menjentik hati juri ni, dengan cara kita, dengan video kita dengan cantiknya jelaskan. Jadi bila, sebab kadang-kadang macam saya katalah, laporan ni juri nak kena baca apa semua, kadang-kadang juri letak 3, kan, letak 4, tetapi bila kita dapat memaparkan suatu dokumen, satu video yang bagus, kita telah berjaya menjentik hati juri untuk membawa kita ke peringkat yang setinggi. Kadang-kadang kat sinilah sebenarnya kita bersaing, kan. Kadang-kadang semua dah cantik dah, markah dah cantik dah, tapi nak memilih pemenang ni macam mana, kan, nak memilih juara ni macam mana. Teknik-teknik video ini penting, cara kita buat grafik ni penting. Okey, kita teruskan. Bagi mengembangkan idea penciptaan produk kami telah menggunakan beberapa kaedah penyelesaian. Yang pertama, kaedah Scamper. Yang kedua, kaedah Raja Pokok. Yang ketiga, kaedah 5W1H. Dan yang terakhir, kaedah SWOT. Bagi mengatasi masalah ini, kebiasaan jabatan akan melaksanakan kerja-kerja korekan secara manual di kawasan bahu jalan bagi mengalirkan air keluar dari kawasan jalan keluar ke longkang berhampiran. Ini adalah contoh kawasan hasil kerja-kerja korekan yang pernah dilakukan, di mana kita lihat kawasan-kawasan longkang ini akhirnya akan mendap, akan ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan dan pokok-pokok di kawasan sekitar, dan akhirnya secara tidak langsung dia akan merosakkan kawasan bahu jalan. Hasil pengumpulan data di tapak, kami telah pun menyediakan prototipe pertama yang mana uji cuba ini telah mengambil masa. Okey, nampak tak cara dia? Kalau tengok gambar ni sebenarnya, inilah bulan 7 tu tau. Bulan 7 ni ketika kita buat pemurnian projek lah. Kita biasanya kita akan buat pemurnian projek dulu sebelum dibentangkan kepada pengurusan, kan. Dia bawa satu benda ni, apa nama benda ni, tuan-tuan? Dia tanya, kan, tengok ikut ke tak ikut. Apa benda ni, tuan-tuan, nama dia? Macam PVC pipe. Dia macam PVC pipe tu lah, kan. Saya tanya, Fiji, apa projek kau? Dah siap belum? Ni lah Cik Bakri, projek saya ni, kan. Dia boleh kata, aduh, rasa nak hempuk dekat kepala dia, kan. Dia kata dengan Fiji, kalau macam ni kau tak payah masuk lah, kan, convention, kan. Memang kau kalah punya, kan. Dia kata, kan. Kau ni lah, kan, dah lah dokumen teruk, kan. Tapi budak muda ni bagus, kan, dia nak belajar, kan. Dia ambil bulan 7 tu tau. Dah nak convention bulan 10, ada 3 bulan lagi tu, kan. Dengan projek tak siap, dengan dokumennya kalang kabut, kan. Tapi cabaran, kan, maknanya kita nak buat projek, kita nak berjaya, kita kena ni. Jadi saya dia mengadu dengan JD dia kata, jadi kita tarik diri lah JD, kan. Kita kalah ni sebab Johor masa tu hantar 3 kumpulan. Jadi call saya, kata budak-budak ni, kan, saya bagi motivasi, lepas tu jadi kata tak apa, nanti ni dia nasihatkan. Sebab tu saya kata peranan pengurus top management tu penting, kan. JD ni memang bos dia lah dekat daerah, kan. Jadi penting. Jadi JD ni dia turun, is very good, kan, dia bagi motivate, dia kata macam ni, kan, ni. So sebab tu saya kata tadi bahawa peranan pengurusan tu penting, kan. Jadi dia bagi kelonggaran, jadi dia bagi ni motivasi, bagi ni semua. Akhirnya projek ini diangkat menjadi juara. Itu yang saya katakan peranan pengurusan tadi. Di tapak, kami telah pun menyediakan prototipe pertama yang mana uji cuba ini telah mengambil masa selama sebulan untuk menentukan kefungsian, ketahanlasakan dan juga kesesuaian rega bentuk. Walau bagaimanapun, terdapat kelemahan pada uji cuba pertama ini. Lanjutan daripada prototipe yang pertama sebentar tadi. Okey, bila kita buat prototipe pertama, nak pergi kedua, kurang-kurang 2 atau 3 lah. Dapat 3 cantik. Kita cari 3 masalah tu dan kita tengok, kita tunjukkan gambar. Apa masalah dia? Okey, sama ada dalam bentuk, dalam gambar, pembuktian, ataupun kita tengok dari segi apa yang tadi Puan Zura kata, kita buat maklum balas pelanggan. Jadi maklum pelanggan kita tunjukkan. Dan
apa penambahbaikan yang kita nak buat. 2 tu cukup. Uji 1, 2. Kau takkan pergi 3, 4 bila nak siap kan. So 1, kita tunjukkan gambar, kita tunjukkan bukti dengan data dan sebagainya bahawa ini yang kita nak tambah baik. Sampai 3 terus buat. Sampai 2 terus jalan. Ahli kumpulan telah memikirkan satu idea yang lebih segar dengan membina prototipe yang baru, yang lebih efisien, praktikal dan lebih berintegrasi. Prototipe ini telah dibina dan reka bentuk dengan lebih komprehensif yang memenuhi keperluan sebuah scaffolding yang sempurna. Ini adalah prototipe yang telah berjaya dihasilkan. Reka bentuk produk ini terdiri daripada kerata neo PVC pipe 150mm diameter yang telah diubah suai, sistem bubble level bagi menentukan keseimbangan longkang, dan anchor hook dari jenis besi untuk tujuan pengukuhan prototipe. Okey, nampak tak? Tadi ada tanya pasal harta intelek kan? Jadi bila kita buat harta intelek ni, inilah yang kita kena hantar kepada MIPO kan. Tengok 350mm, dia ada 150mm, ada anchor hook, ada bubble. Okey lah kan, sebab kita nak buat lakaran karya ya, sebab kita belum lagi pergi kepada pattern. Pattern nanti kita akan tambah baik lagi. Just untuk cukup sekadar kita nak protect color tu tak apalah, sebab kadang-kadang orang boleh tukar color kan, tapi yang penting dia punya milimeter dia kan. Nanti bila kita pergi pattern lagi banyak lagi sebenarnya perkara-perkara yang kita jumpa yang kita nak claimkan nanti untuk bila kita nak buat lakaran karya kita nak buat gambar raja figuran macam ni lah. Cukup sekadar ini untuk kita siapkan, nanti kita chop dan kita hantar dalam lakaran karya tu untuk MIPO. Cukup ini. Jadi tadi ada tanya kan, kalau produk macam mana kan? Kalau produk macam ni juga. 600mm, 350, betul 150 ada bubble level. Cukup. UP berapa 150mm. Cukup sekadar ni cukup. Okey. Produk ini telah dipasang di beberapa kawasan yang bersesuaian dan memberi impak yang sangat positif bagi menyelesaikan masalah jabatan. Berikut adalah ciri-ciri dan kelebihan prototipe yang terbaru ini. Okay, nampak tak? Tadi masalah kan ada prototipe 2. Bila kita prototipe 1, bila kita buat prototipe 2, kita tunjukkan. Baik semula mudah dibawa kan. Tadi susah nak bawa. Jadi kita lawan. Bila kita tunjukkan satu negatif, bila nanti kita kena lawankan positif balik. Dia macam tu. So bila ada negatif-negatif tu, bila kita tambah baik, jadikan dia sebagai positif, kita murnikan, kita kena tunjukkan gambar dia. Kita tunjukkan gambar dia yang positif kan. Okey, itu yang nanti juri akan tengok sebelum dan selepas, lepas kita tambah baik 2. Bagi mengenal pasti keupayaan dan keberkesanan reka bentuk prototipe ini, kumpulan telah membuat pengiraan reka bentuk bagi memastikan kapasiti air yang bertakung di kawasan terlibat disalurkan dengan sempurna. Hasil analisis di 4 lokasi yang dinyatakan, ternyata reka bentuk saiz dan jenis longkang prototipe yang dihasilkan telah berjaya mencapai objektifnya. Okey, nampak tak? Dekat sini sebab tu kita tengok pengiraan reka bentuk, data, ini yang dikatakan outcome dan impact tu kan, dia tunjukkan. Juri nak tengok ni kan. Okey, contohnya dekat mana kawasan yang terlibat kan. Lepas tu berapa kan, berapa. Dia tunjukkan masa tu. Ini dah masuk ke outcome dengan impact ni. Dia tunjukkan. Okey. Dalam projek ni, you tengok, lepas tu Fizi kata, alah Cik Bakri nak tunggu hujan susah kan. Kalau you lah nak buat video, kalau hujan tak ada, apa idea you? Tuan-tuan dan perempuan semua. Ni nak buat video. Buat hujan sendiri lah. Macam mana? Macam mana nak buat hujan sendiri? Minta tolong bomba. Guna air. Okey, betul. Jadi saya cakap dengan Fizi, kau panggil lah bomba kan. Kau takkanlah kau dengan bomba. Kau cakap dengan JD,
ada tak kenal pengarah bomba Muar tu? Boleh tu lah. Panggillah bomba tu berlakon sikit kan. Tu satu hari sampai demam dia. Okey, kita tengokkan, saksikan video ni. Hasil analisis tempat lokasi menyatakan ternyata reka bentuk saiz dan jenis longkang prototipe yang dihasilkan telah berjaya mencapai objektifnya. Okey, sekarang saya berada di kawasan kebiasaannya air bertakung. Yang mana kita boleh melihat di mana kawasan rendah ni sentiasa akan digenangi air lah. Kawasan yang sama juga kita telah memasang PNP scaffolding dan dilihat air telah mengalir keluar daripada kawasan bahu jalan. Nampak tak? Pembuktian. Kena buat. Dalam video kita ni lah, kadang-kadang benda dalam dokumen tak kuat lagi kan. Dalam slide pun tak kuat. Tapi kita nak juri tengok bagaimana impak ni. Sebab markah 35 kat situ. Markah 35 dengan 18, 53 markah dekat situ. Jadi kita kena buat dalam bentuk video menunjukkan impak tu. Penjimatan masa tu yang boleh dia keringkan air di lopak-lopak tu. Prototipe yang dikeluarkan ini dihasilkan secara bersegmen supaya ianya mudah dibawa dan digunakan serta disambung jika diperlukan. Pengguna boleh merujuk pada jadual yang disertakan dengan mengambil kira lebar bahu jalan dengan bilangan number offset yang diperlukan berdasarkan kesesuaian. Nampak tak? Detail kan? Katalah saiz bahu jalan dengan ni. Jadi dia punya data, sebab juri sekarang dia nak tengok data atau sebenarnya kan. Jadi bila juri pun kalau katalah bahu jalan 1.5 dia perlukan 3 set. Kalau kata ni so dah senang dah. Tak payah juri nak tanya kalau macam ni macam mana. Dia dah buat dah dia punya diagram. Dekat sinilah kumpulan terus dapat 5 dari segi markah tu. Yang ditapak. Dapatan daripada prototipe yang telah kami hasilkan, kami telah membandingkan produk ini dengan produk lain yang hampir sama fungsinya dengan mengambil kira panjang dan lebar di kawasan yang sama. Okey, ini juga benda yang selalu juri tanya. Kena prepare kan. Produk you tu ada tak dengan benchmark? Macam produk saya. Produk you, Cik Bakri, ada tak benchmark? Taskit tadi kan? Ada. Memang ada. Jadi bila saya buat projek tu, saya ada 12 debu tayar umum yang saya beli dekat pasaran, saya jumpa dan kemudian saya buat satu-satu analisa. Kan? So, dekat sini kita pakai SWOT analisis. Apa kekuatan kita? Jadi kebanyakan hampir 12 yang ada sampai hari ini di pasaran tidak ada teknologi. Kan kita cakap pasal saya buat 2019 tau. Tapi sekarang ni 2021 negara dah fikir pasal penjiditilan. Negara fikir pasal penjiditilan sektor awam dan sebagainya, IR 4.0. Jadi saya punya teknologi tu dah ada elemen IR 4.0. Big data. Contohnya, kalau saya letakkan produk itu di hospital Kedah kan. Sebab biasanya hospital saja ada buat produk saya tu untuk yang ward ortopedik. Ward ortopedik ni di hospital bersalah kalau dia kemalangan kan. Situ produk saya akan digunakan. Jadi akhirnya dia akan scan, lepas tu data dapat ke saya. So satu hari tu saya boleh buat analisa berapa banyak produk, jenis pesakit. So data-data tu dah ada. Itu yang dikatakan big data. Itu yang dikatakan IoT. Ini benda-benda yang bila kita buat projek, kita kena ada impak. Supaya nanti produk kita tu lain daripada yang lain. Macam saya katakan, saya ada arah kiblat, saya ada. Jadi kalau saya nanti lepas ni, kalau saya nak masuk petanding, saya nak gunakan Blue Ocean Strategy. Sebab produk saya ni lain daripada yang lain. Tak ada kat pasaran pun. Kita dah buat benchmark. Lepas tu you tengok benchmark you. Jadi benda ni adalah satu lagi faktor kejayaan. You kena buat benchmark dan you kena buat produk you tu dari segi cost. Kan? Yang ni berapa? Yang ni berapa? Yang ni berapa? So nampak, juri nampak, ada. Ini kadang-kadang banyak kumpulan tak buat benchmark di pasaran. Kan? Kadang-kadang itulah macam itu bomba kan. Dia kata rahsia. Saya pergi kedai
tahu tak kedai cowboy kan, dekat Seramat tu ada kedai cowboy kan. Saya pergi kedai cowboy ada jual. Tempat dia alat tu dia letak kat atas rumah tau. Jadi bila satu suhu panas, alat tu akan jatuh dan dia akan padamkan api. Dia kata rahsia, tapi kebetulan Tuhan tu ni saya jalan nak beli barang dekat kedai cowboy hardware tu, saya jumpa benda tu kan. Dah jual pun kat pasaran, dia tipu saya. Saya cakap dengan ni kan. Tak adalah, mula-mula saya ingat betul-betul lah alat tu rumusan apa tu serbuk tu dia buat sendiri. Kan. Kalau macam saya memang selalu pergi tengok inovasi kan, supaya nanti bila sebab apa saya kena equip dengan knowledge supaya bila saya jadi juri saya boleh tahu produk ni ada tak dekat pasaran. Macam ni memang tak ada. Kita teruskan. Dan dalam tempoh 1 tahun penyelenggaraan, PNP Skapedrin memberi pulangan dengan kos yang lebih menjimatkan, termasuk kos bahan, kos pemasangan dan kos penyelenggaraan. Dengan berjayanya keberhasilan produk ini, ianya telah berjaya meningkatkan produktiviti dan penjimatan sumber manusia semasa pemasangan, penjimatan masa pemasangan, meningkatkan kecekapan dan pengurangan kos operasi, puasan hati pelanggan dan keberkesanan imej jabatan dalam menyelesaikan masalah aduan, peningkatan output dan keberkesanan dalam menambah baik kawasan air bertakung. Dan secara langsung, produk inovasi ini dapat mengurangkan risiko kemalangan dan mampu menyelamatkan nyawa, mengurangkan aduan daripada pengguna jalan raya di daerah, dapat memberikan ketahanan kepada struktur jalan, menjimatkan kos penyelenggaraan dan dapat meningkatkan prestasi penyampaian jabatan dengan lebih sistematik. Okey, jadi bila kita dah last tu, kita dah siap projek kita tu, kita dapatkan testimoni kan daripada ni, sebab kita maknanya kita dah seragamkan. Patutnya dia tunjuklah dia dah meeting apa, tapi sebab video tu dia bagi alasan, dia kata limited kan, jadi dia tak buat lah. Patutnya kita buat penyeragaman, lepas tu kita dah buat letakkan di bahu jalan, kita dah testing apa semua, lepas tu kita dapatkan testimoni kan, kan penghargaan. Ini yang nampak dia kalau kita tengok jalan ceritanya, QC story dia memang cantik. Memang ada sikit-sikit lah, tapi bagi saya okey lah. Di JPS telah menggunakan produk yang dihasilkan oleh pihak JKR MUA dan kita berpuas hati lah dengan produk yang dihasilkan dan berjaya telah membantu kita dari segi kerja-kerja air yang berpuas hati lah dengan produk yang dihasilkan, produk yang... Okey, nampak tak? Bila kita nak dapat testimoni tu, kita kena dapat sumber testimoni yang very strong lah. Contohnya macam tadi dia buat Skapedrin kan. The best testimony datangnya daripada JPS. Itu saya kata tadi, kalau you kena tengok, bila you nak buat testimoni ni, siapa orang, kalau kata JKR, you pergi JKR. Kan, untuk dapatkan testimoni yang bagus lah. Macam ni kan, macam jurutera daerah. Memang dia punya ranking tu tinggi kan. Kalau dia bagikan, you dapat jumpa, then okey lah. Sebab tu Seramat tadi tu saya kata, kau pergi jumpa JPS Seramat kan, dapatkan pengetahuan, buat dalam video. Ini benda-benda yang kita nak tengok kekuatan video kita, nak menghasilkan satu video yang bagus. Nanti tunggu. Ada rezeki tahun depan kalau Seramat menang, saya tunjukkan video dia. Memang kali ni saya kata dengan dia, saya ajar dia gunakan CGI lagi. CGI lagi. Nanti tengok nanti. Saya tak boleh share lagi lah. Sebab tak ni kan tahun depan saya share. InsyaAllah. Dihasilkan oleh pihak JKR MUA dan kita berpuas hati lah dengan produk yang dihasilkan dan berjaya telah membantu kita dari segi kerja-kerja air yang bertakung di semua jalan-jalan penyelenggaraan JPS. Okay, adakah Encik pengguna laluan jalan ini? Memang benar saya pengguna jalan ni. JKR telah memasang satu produk Skapedrin bagi mengatasi masalah air bertakung. Apa pandangan Encik? Pada pandangan saya, produk ini sangat bagus. Produk ini telah didaftarkan di bawah Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) dan telah mendapat pengiktirafan daripada Jurutera Daerah MUA bagi produk inovasi terbaik di peringkat daerah. Produk ini juga telah mendapat pengiktirafan dan penghargaan dari jabatan-jabatan luar. Produk ini telah dibawa ke peringkat nasional dan dibentangkan semasa sesi penilaian Anugerah Inovasi Pengurusan JKR Daerah Terbaik
dan telah mendapat tempat kedua secara keseluruhan. Saja dari kami, Kumpulan Permata Maharani. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum. Okay. Stop presenting. Suzana terbaik. Okay. Apa? Tengok video ni macam mana? How? Ada wow factor tak? Ada impact tak? Pada tuan-tuan dan perempuan? Okay, semua Ada. video. Ha? Cuba komen Ada. sikit. Cuba komen sikit. Bagi komen sikit. Macam juri lah, bagi komen sikit. Saya nak dengar komen. Yang lain? Bagilah komen sikit. Tak ada komen? Dia punya produk dia diiktiraf. Sudana dulu. Okey, Sudana dulu. Sorry, saya Suzana. Kalau ikutkan dia memang follow betul-betul apa tu Rubik's tu kan. Memang bagus lah, bila kita tengok tu kita pun dah faham apa yang dia nak buat, apa dia punya apa yang outcome dia, impact dia, semua kita faham. Jelas lah video tu saja, tak tengok lagi dokumen dia. Tu pun saya dah faham. Rasa macam semangat pada. Kan? Jadi saya dah sharekan kat situ. Jadi itu cara kita nak buat QC story tu. Cara kita QC story tu dengan latar belakang muzik ni, dengan cara penyampaian tu kena buat skrip. Memang kumpulan tu lepas dia duduk dengan ada sesi lah. Sesi luahan dengan JD, dengan jurutera daerah, dia work hard sampai malam, sampai apa semua, memang diorang buat. Dan good effort, saya kata dengan kumpulan manjada wajada. Saya kata kalau berusaha pasti berjaya. Kan? Jadi akhirnya kumpulan ni menjadi Johan. Memang berbaloi. Itu dia. Saya nak bagi motivasi lah kepada semua kan, kepada ni you all ni untung ada masa dapat bertuah JPS bahagian buatkan training macam ni kan. Dia dapat jumpa saya dengan Puan Zura kan, kita dapat bershare kan. Sebab apa yang saya kongsikan ini adalah daripada kejayaan-kejayaan, daripada praktis kan. Contohnya kan, macam kita cakap pasal hati intelek, kita orang dah buat lama dah. Macam saya dulu, tak ada orang ajar. Saya dengan Puan Zura bawa komputer tidur dekat Bangsa tu kan, pergi dengan pegawai tu belajar. Nakkan tu, tak ada orang. Dekat UiTM ketika tu tak ada orang nak ajar kita orang macam mana nak buat hati intelek. Kan? Tapi kita nak tu, kita kena usahakan. Kan? Kita usahakan sebab kita nak ilmu tu. Kan, macam mana nak buat hati. Sebab tu kita tengok CJ yang pertama tu tak ada ownership kepada UiTM kan, kita orang. Tapi sebab kita orang buat sendiri, lepas tu barulah dah ni barulah kita through UiTM buat apa semua. Ketika kita buat tu memang tak ada. Jadi projek ni semua orang boleh buat. Yang macam saya katalah kan, kalau ada rezeki macam saya, projek Nolida. Okey. Jadi macam saya, kalau ada rezeki, kita tengok bagaimana kita nak buat projek ni, kita boleh pergi komersial kan. Asalnya kumpulan kata macam mana Cik Bakri kan, tapi kita pengalaman bila kita pergi training, kita fikir saya kata kita buat crowdfunding. Bila kita crowdfunding, sebab kita government ni senang saja nak masuk TV. Government ni, kalau kita government, sebab tu saya kata kalau kita pakai baju kola putih government ni, senang kita nak terjah mana-mana TV ke apa ke senang. JPS ke apa kan senang. Tapi kalau kita swasta susah kan, kena bayar. Kalau slot TV tu auto tak berapa semua. Kalau pagi tu dia pagi prime time tu kurang-kurang kena bayar 25,000. Bukan sikit TV nak ambil kan. Tapi kalau kita government tak ada masalah. Gunakan kelebihan-kelebihan yang ada tu kan. Once kita dah ada dan tentulah mula-mula pengarah RTM kata ini nak jual ke apa? Tak, kita kata ini kita nak sosial ni, nak bagi kepada hospital ni, baru dapat. Jadi kita kena ni lah. Sebab tu saya kata kalau inovasi sosial senang kan. Tapi insya-Allah boleh.
dari segi kita punya projek-projek dan sebagainya kan. Okey. Jadi itu kaedah nak buat video. Okey. Saya sekarang ni saya nak tunjukkan fasa kedua. Okey. Kita ada lebih kurang sejam lagi. Kita ada lebih kurang 1 jam lagi. So sekarang ni saya buka dulu untuk discussion. Saya suka untuk discussion sebab waktu petang-petang ni kalau saya cakap seorang, saya tak tahu kan ada yang tidur ke, ada yang berjaga, ada yang tak ada ke. Saya sebab yelah, bukan saya kata saya bersangka baik lah, tapi pengalaman saya dengan pelajar macam tu lah kan. Kadang saya tengah-tengah tu saya panggil pelajar kan, tapi kita ni tak naklah saya panggil orang kan. Okey, ada tak kita dalam sesi perbincangan kan, santai-santai saja sebelum saya pergi untuk slide nanti. Ada apa kita nak bincang tak? Ada nak tanya kita saya? Okey, Fairuz. Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Okey. Saya ada satu soalan lah. Tim saya ada daftarkan 2 projek buat masa ni untuk KIK ni. Okay. Lepas tu ketua dan ahli tu ada yang sama. So macam mana tu? Ataupun kita orang kena pilih salah satu projek saja untuk move on, ataupun kita gugur satu, atau macam mana? Okey. Dalam prosedur pertandingan lah, kalau kita masuk pertandingan tu, ahli kumpulan dengan ketua kumpulan tu dia tak boleh berada dalam 2 kumpulan. Tidak boleh berada dalam 2 kumpulan. Facilitator dia boleh berada 2, 3, 4 kumpulan, tak ada masalah. Sebab facilitator bukannya dalam ahli kumpulan. Sebab tu kalau kita tengok facilitator tu macam saya pernah bimbing 3 kumpulan. 3 dokumen ada nama saya, tak ada masalah. Sebab faci macam saya bagi tahu semalam, dia tidak berada di atas pentas. Jadi kalau kumpulan dia ada 2 projek, orang yang sama, pecahkanlah, tukar-tukarlah. Maknanya orang yang ada di kumpulan 1 tak boleh berada di kumpulan 2. Macam tu. Tetapi kalau katalah you ada 2 projek, choose satu yang terbaik, yang satu lagi tu reserve untuk bawa tahun depan. Macam tu. Jadi kita choose another one lah, buat yang terbaik, yang satu yang kita rasa ada potensi, boleh pergi jauh dan sebagainya. Yang itu kita akan munikan dan itu yang kita daftarkan. Okey? Ada soalan lagi? Jawab tak Fairuz? Jawab. Jadi macam tu. Pilih satu. Okey. Okay, Okey, baik. Cepatlah. Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan? Ada tak nak saya munikan? Tadi saya nak tanya lagi lah. Okey, tanya. Okey, tadi saya cakap ada dua projek yang akan dilaksanakan. Lepas tu saya nak minta pendapat lah kan. Satu tu saya buat pengurusan untuk Pro2J. Sistem Pro2J lah ni. Yang akan bekerjasama dengan pihak MyDex University dan juga pihak kontraktor. Yang kedua, saya nak laksanakan projek buat menggunakan my drone untuk lawat tapak. Sekarang kan dengan pandemik, so kita orang gunakan sistem my drone lah, orang nak pergi on site tu. So dalam meeting kita akan gunakan benda tu saja. So ada 2 tu lah, mana rasa yang better lah untuk move on. Yang 2 tu di bawah JPS ke ada kerjasama juga? JPS. Yang satu tu ada 2 agensi yang akan bekerjasama, betul? Ya. Okey, tak ada masalah. Jadi dari segi statusnya sekarang ni, bagaimana perundingan antara 3 agensi ni, antara JPS, antara universiti dan satu lagi kontraktor? Apakah persetujuan telah dicapai? Dia sebagai membantu ke, dia sebagai rakan kongsi ke, sebagai siapa? Saya nak tahu status lagi 2 tu. Okey, kalau untuk kontraktor, dia adalah yang keluarkan duit untuk bayar gaji kepada Pro2J tu, and then dia akan supply kepada pihak akan ditempatkan, Pro2J tu akan tempatkan di JPS, lepas tu di pejabat tapak, dan juga ada juga ditempatkan pihak kontraktor dan juga perunding. Manakala untuk pihak universiti pula, kami nak cuba bekerjasama untuk promote pada student-student yang akhir SEM tu. Okey, promote sajalah. Jadi diorang ni tak ada, diorang ni kita tak akan letakkan sebagai ahli kumpulan lah kan?
Setakat ini mana yang duduk di bawah JPS, kami akan invite dia sebagai ahli. Untuk Portugis lah. Kalau Portugis ahli tu, macam saya katalah, ahli ni dia akan pergi kepada hybrid. Okay. Kalau katalah kita kata you masukkan, lepas tu juga dia letakkan primer, dah salah kan. Itu dah potong markah banyak tu, sebab bila kita invite kumpulan lain dalam kita punya inovasi, kita kena ada MOU ataupun notice of understanding, NOU, tapi MOU lah lagi kuat lah kan. Jadi sekarang ni mana yang memudahkan kita kan. Kalau kita kata yang drone tadi yang bagus, kita buatlah, sebab macam kes saya lah kan, nanti Puan Zura pun share. Sebenarnya kes saya ni ada besar sikit tau. Bila kita produk ni, sebab YDP kan yang di Petua Majlis ni dia bertukar kan. Dulu masa kita buat MOU, buat projek saya tu dengan YDP yang lain kan. Jadi lepas tu bila kerajaan baru tu dia tukar YDP baru. Jadi bila projek saya menang di peringkat kebangsaan MPC dan berjaya untuk wakil Malaysia ke Dakar kan. Jadi dan projek ini impak dia besar kepada semua majlis dari segi dokumen dan sebagainya. Jadi YDP majlis ni dia ada duit banyak. Sebab tu saya buat dulu, kita target dengan majlis ni, bila kita select dia, kita banyaklah orang nak dengan saya kan, tapi saya tengok juga dia punya capability tu kan, okey dia banyak duit kan. Dia ada banyak duit kalau kata cukai tanah tu dia punya hadiah sampai kereta. Jadi dia ada duit, dia nak beli. Okey, jadi YDP kata sebab dia orang tak nak bawa masuk UiTM, dia nak mileage, so dia sebelum pergi ke Dakar dia tak nak bawa UiTM. Dia nak tinggalkan UiTM, so dengan cara dia nak beli semua. Jadi macam bila bawa tu, nasib baik ownership tu adalah ownership UiTM. So UiTM kata tak payahlah beli kan, kita gunalah dulu kan. Tapi sebenarnya dia ada niat yang nak mileage lah kan. Dia nak mileage, nakkan produk tu sepenuhnya adalah ni. Maknanya kena pergi Maipo balik, kena tukar 100% kepada Majlis Pembandaran Port Dickson. Ini kes tadi kita tak payah bawa keluar lah. Ini kita kes kat sini lah kita cerita. Okay, jadi bagi saya sebagai inventor yang membangunkan produk, saya kata 150,000 okey lah kan. Maknanya saya cakap dengan tim, sebab bila dia ada penjualan dekat situ, saya kata dengan UiTM, jual sajalah benda tu kan, bagi kepada MPPD dia gunakan. Itu pun kita buat projek antara dia. Yang penting kita dapat duit. Maknanya UiTM dapat 30%, memang kita ni agreement, apa penjualan UiTM 30%, 70% kepada inventor kan. Okey, maknanya UiTM dia dah boleh dapat kat situ 45,000, almost 50,000 dia boleh dapat situ. Saya dapat 100,000 saya kena bagi lagi 10 orang kan. Jadi maknanya kat situ setiap ahli termasuklah daripada MPPD, ahli dia ada 4 orang 5 orang tu, dapat seorang dapat 10,000. Okey lah kan. Kita bukannya tak ada gaji kan. Itu biar duit tepi kan, dapat 10,000 kan. Dia kata tak kisah, besok saya buatlah inovasi yang lain kan. Tapi UiTM meletakkan harga tinggi 1.5 juta. Memang tak mampu lah diorang nak beli. Sebab bila ownership tu, jadi benda-benda ni menjadi satu pertikaian lah kan. Jadi kita kena tengok banyak isu. Sebab saya kata saya ada banyak, kalau hybrid tu memang saya tanya betul-betul kan, dari segi A to Z, dari segi dokumennya, saya nak tengok dari segi MIPO-nya, macam mana pendaftarannya. Kadang-kadang kumpulan kat sini dia akan ada dia menjerat diri dia lah, maka akan banyak turun. Jadi saranan saya lah dari segi pengalaman, kalau boleh elakkan projek-projek yang hybrid. Elakkan, sebab dia banyak kalau projek tu setakat KK okey, tapi kalau projek tu dah nampak boleh ada komersial bukanlah saya kata saya bagus, tapi biasa saya buat projek-projek saya nampak komersial kan, nampak komersial. Kalau tengok Pahang, pustakaan awam Pahang beli 20,000 apa semua kan. Jadi saya bila buat projek tu, saya akan tengok projek tu ada impak. Impak ni, sebab tu take time tu. Kadang projek saya 3 tahun keluar bagi, 2 tahun keluar lagi kan. Nak fikir tu kan. Kadang-kadang orang propose tapi kita tengok tak boleh pergi jauh. So saya takkan buat projek yang tidak ada, yang saya katakan tadi,
return of investment kan. ROI tu saya nak ada ROI supaya dengan ada ROI ni saya boleh jalan ke sana ke sini, keluar negara semua saya boleh jalan kan. Itu dia. Okey. Jadi Fairuz, kalau tanya saya, cari satu projek yang boleh tidak ada kerjasama lah. Okey. Tadi Amirah ada siapa tadi? Amirah ya? Siapa tadi? Saya tengok tadi. Yang angkat tangan. Amran Amirah pula. Amran. Cik Amran boleh tanya? Cik Amran angkat tangan tu. Cik Amran. Oh, tak nak dah. Okey, orang lain. Ada yang lain? Kadang-kadang bila soalan tu semua orang akan faham lah. Itu dia sebenarnya kita nak buat Q&A tu kan. Supaya bila saya jawab satu soalan tu, yang lain tu mungkin akan ambil maklum lah untuk jika terjadinya perkara-perkara tu. Okey, ada soalan tak? Ada soalan? Tadi ada soalan? Tak ada soalan? Ada ke tak ada ni? Senyap ni saya risau ni. Dengar ke saya? Ke tak dengar? Dengar. Bila tak respon tu saya rasa saya seorang saja. Tak ada, dengar. Okey, ada tak nak tanya? Tak ada. Okey, dengar ya. Okey, dengar okeylah. Okey, itu dia dalam buat projek tu. Nak tanya sikit. Tadi kalau tengok video tu, tengok dia punya duration tempoh masa video lebih kurang dalam 11 minit kan. Macam kalau kriteria pembentangan ni selalu kita letakkan masa pada pembentang lebih kurang dalam 15 minit. 10 minit untuk pembentangan dan ada sesi Q&A. Jadi macam persembahan tadi tu, dia kira persembahan tu digunakan video saja ke atau persembahan ada pembentangan daripada ahli kumpulan juga secara fizikal? Dia di JK tahun lepas, saya juri tahun lepas, dia kalau kita pun 10-5 kan, Cik Nomi? Ya, 10 presentation, 5 Q&A. Sama juga. Kalau kita katalah tahun ni, tahun depan keadaan pun masih teruk lagi, kita JPS decide JPS decide nak buat video adalah 10. Tapi kadang-kadang juri lah. Kita ni ada timah rasa kan. Setakat saya macam ni, saya punya konsep macam ni kan. Jangan sampai lebih daripada 3 minit. Saya kalau 1-2 minit ni, saya masih lagi boleh maafkan lah kan. Kadang macam mana kita nak tentukan 10 minit sharp tu kan, nak potong sana, potong sini. Bagi saya, awalnya video ni 15 minit kan. Tapi dia kata, bila saya tengok suka sangat dah potong kan. Jadi 1 minit, 2 minit still okey lagi. Kalau lebih daripada 2 minit, saya rasa kita ni, sebab itu pertimbangan juri lah. Maknanya 3 juri tu yang ada tu kena discuss lah. So daripada 3 juri tu, sebab kumpulan ni bukan saya punya, sebab JKR ni dia ada 2 tim. Kita ada 6 juri. Sebab saya dah declare, saya isi borang declaration bahawa saya tak boleh menjurai tim ni sebab tim ni adalah bawah bimbingan saya. Pada awalnya saya memang tak nak. Saya kata saya ada kumpulan yang saya bimbing. Tetapi kebetulan dia susah nak cari orang yang background IT sebab dia ada projek-projek yang pengurusan IT yang diperlukan. So bila saya dah declare tu, okey, jadi JKR Puan Syarina tu diasingkan. Mana yang saya tu yang bukan saya terlibatkan saya, mana kumpulan yang yang saya tak terlibat duduk dengan saya. So pecah dua, Prof Siva dia duduk kat sebelah sana kan. Jadi saya tak ada ni lah. Cuma bila kumpulan ini 5 dia ada 2 kan, technical dengan ni. So bila kumpulan ni pergi final, kebetulan Tuan Haji Pendi dia ada urusan. Jadi terpaksa lah saya, patutnya 3 final tu nama saya tak ada, tapi Haji Pendi tolak saya sebab dia ketiga tu dia tak boleh, dia ada urusan. Jadi nama saya naik balik untuk final lah. Okey, boleh, tak ada masalah. Urus dia, kalau katalah Encik Nomi urus dia, kita memang tetapkan 10. Okey, tetapkan 10, 5 untuk Viva, 10. Tetapi bila video tu dah berjalan kan,
bukan saya kata saya tutup mata kan, nanti kan semua orang buat macam tu kan, tapi ada dia punya shilling dia 12. That's the maximum. Kalau 13 kita tolak 5 markah. Itu je lah. Dan tahun lepas because of pandemic, semua mana juri tengok video dulu. Juri tengok video, sebab tu video tu dia akan ceritakan projek ni, lepas tu 5 minit tu Q&A dengan pasukan. Macam tu. Memang dia juri akan tengok 10 minit untuk video dan 5 minit QA. Sama juga, tinggal lagi kalau macam kita tahun lepas kita ada rezeki kan. Jadi kita boleh panggil kumpulan untuk present kan. Yang ni tak ada rezeki, memang totally online. Tapi memang teruk pengalaman saya cerita bila online ni, sebab tu kita belajarlah, JKR belajar daripada tahun lepas. Bila kita betul-betul video ni dimainkan oleh presenter mainkan video, ada benda video yang tak jalan. Video jalan, tu suara tak dengar, apa semua, memang banyak problem. Jadi kalau kita nak buat video tu kena hantar, kita mainkan video tu. Itu satu. Kedua ialah dari segi slide pun sama juga kan. Ada macam Kelantan tu, ada yang kita tergendala sampai 1 jam. 1 jam tu connection problem apa semua. Memang sebenarnya bila kita buat convention KIK ni, satu memang tak seronok lah kan. Keduanya ialah dari segi teknikal kan. Teknikal macam terlepas nak mula-mula nak pakai Skype, lepas tu nak pakai ni, platform pun tak tengok mana yang stable dan sebagainya kan. Memang drag lah, memang drag. Itu saya cerita pasal pengalaman saya lah menjadi juri convention JKR Malaysia tahun lepas. Di JPS tak apa, JPS kita dah duduk dulu, dah pilih 10 dengan SOP. 10 tu kita panggil kan, kita berapa orang tu, 15 tu kita panggil untuk bentangkan. So okey lagi kan, pembentangan juri boleh bersama. Tapi macam lepas JKR lambat sikit, lepas tu dah tak boleh, dan totally online. Jadi terutama daripada tim-tim, even Negeri Sembilan tu pun problem kan, ada problem juga lain. Kelantan lagi teruk, sejam tak boleh ni, kita tunggu sejam. Tapi kita faham lah teknikal kan. So itulah Cik Nomi. Yang lain ada tak nak tanya? Kita petang ni kita dah santai-santai kan, kita nak ada Q&A, ada soalan, sambil saya buat postmortem supaya kita tengok, supaya kita boleh menghasilkan satu video yang cantik. Kalau boleh 10 minit lah. Janganlah apa yang saya jelaskan ni ambil advantage tak. Kalau tak boleh tak apalah, tapi jangan 1 minit tadi 11 lebih tu saya still okey lagi lah. Kan, kadang juri ni kita kena ada timbang rasa kan, dari segi kalau benda tu bagus tanpa kita nak punish dia kan. Jadi kita okey lah kan. Sebab yang lain-lain pun ada terlajak juga kan, ada terlajak juga. Jadi kita jangan jadikan benda tu sebagai satu ni lah kan. Sebab dia memang ada buzzer dah bunyi kan. Tapi biasalah kalau kita present pun macam tu kan. Jangan menghukum lah, 5 markah tu tinggi boleh tentukan 1 dengan nombor 2 dengan nombor 3. Okey, itu dia tentang video. Okey, ada lain lagi? Jadi video ni penting untuk kita meyakinkan, membuktikan lagi kepada juri, melihat ni macam contohnya kan, kalau kita dalam slide, dalam laporan, macam mana kita nak tengok air tu, kos tu apa masa air tu kan yang dapat dipercepatkan kan, dalam 20 minit air tu dah ni kan. Macam mana kita nak buktikan? Sebab tu saya suka kan, saya suka ada video tu, barulah juri nampak. Dan kalau kita bagi dia dalam linked skill, kita bagi 5 pun okey, sebab pembuktian tu ada. Okey. Ada soalan lagi nak tanya? Kalau tak ada, cakap tak ada. Sebab kita tak tahu. Tak ada buat masa sekarang. Boleh teruskan tuan. Okey, saya teruskan Okey, saya teruskan. Sekejap Okey, saya ambil case tadi yang sama sebab saya tak nak ambil banyak case tadi, nanti kita tak fokus. Kita ambil case tadi yang sama, okey, supaya kita tengok sebab ini pun kumpulan yang juara. Dokumen dia tak bagus. Dokumen dia banyaklah ni kan, tapi
dokumen saya tak nak cerita sebab kita dah ada, nanti you boleh tengok dokumen, you boleh tengok lah. Dokumen tu tak berapa bagus. Tapi kita tengok dari segi macam mana kita nak menghasilkan satu dokumen yang bagus. Pertama, saya katakan tadi, kita kena ada apa yang kita katakan ada, kita kena ada nama kumpulan lah. Okay. So, sekejap. Nampak tak? Saya tak share lagi. Tak ada tuan. Okey. Jadi kita tengok dari segi permainan warna kan. Okey, nampak tak? Kadang-kadang bila kita first slide ni kita letak serabut. Okey, kita letak serabut. Macam ni, okey. Saya dah berikan saya kata tadi saya dah dalam Google Drive tu ada template PowerPoint. Gunakan. Sama juga dengan kumpulan ni. Kumpulan ni menggunakan template yang telah saya sharekan. Okey. Cuma kita nak tengok dekat mana kekurangan. Bukanlah saya tunjukkan ni kumpulan ni perfect, bagus, tak. Banyak juga dia punya slide dia tu ada kekurangan. Tapi kita ambilkan sebagai case study lah kan. Kita nak case study sebab kumpulan ni pun kumpulan saya dan saya pun dah minta kebenaran untuk share kan. Jadi senang saya nak menggunakan dia. Okay, so nampak tak bagaimana juri, kalau kita juri lah kan, kita sebagai manusia tengok, uish, dia dapat menangkap dengan colournya, dapat menangkap kita punya minda kan, kita tengok seronok kan. Dia ni sama ada kalau saya main belakang, saya main putih, sama ada putih atau hitam. You kena pandai dua colour ni je. Kalau you main putih, you pandai main colour hitam. Kalau you hitam, you pandai main colour putih. Tengok dia naikkan kuning, putih. Biasanya hitam ni kuning akan naik. Ini dari segi colourful lah. Macam mana? Simple. Terus pergi kepada kita punya tu plug and play scalper drain. Nampak? Kumpulan permata matahari. Terus simple aja. Okey, tengok dia punya cara dia kan. Simple. Kalau belakang putih, biasanya kita akan main hitam. Okey, kita tengok. Jadi terus pergi kepada signifikan pemilihan projek kan. Sebab dia tak pergi kepada kumpulan tu tadi, sebab dalam laporan dah ada, dalam video dah ada. Jadi kita tengok dia nak tunjukkan kepada juri apa yang penting, bagaimana projek tu diterima. Nampak? Ini yang digunakan tadi ni. Jadi dia terus pergi kepada chapter 2. Sebab ini yang markah dah ada. Tapi boleh juga tapi kalau tanya saya better, saya ada argument lah, tapi saya kata kumpulan ni kalau tanya saya kalau yang lain nanti kalau buat kena wajib tunjukkan gambar kumpulan. Jangan pergi kepada chapter 2. Pergi balik pada chapter 1 tu kena tunjukkan juga. Jadi dia tak ada anugerah slide. Dia tak ada anugerah slide. Tapi kalau saya tanya slide ni, tapi macam tadilah, sebab juri, kalau kita tanya saya, juri sebenarnya dia dah dapat slide, dia dah dapat laporan dulu kan, dia dapat slide. Jadi terlalu banyak nak letak dah itu ini kan. Tapi bagi saya kena juga. Kalau tanya saya kena juga. Tapi ini kurang memberikan pengaruh sebenarnya. Slide ni kurang memberikan pengaruh kepada markah. Video tadi dan dokumen tu yang banyak memberikan pengaruh markah kepada juri. Video dan laporan kita. Sebab tu saya tim-tim saya tekankan dekat video. Sebab apa, juri ni malas baca. Kepala semua nak susah, nak senang tengok video lah. Kan tidur, ada muzik sikit kan, macam ni kena juri tengok macam tu aje lah. Ini pengalaman saya lah, apa yang saya nak kongsi kan. Tapi kalau boleh yang tadi kita mulakan dengan kumpulan kumpulan apa semua kita mulakan. Tengok cara dia simple lah, menggunakan infografik. Langkah 1 perhatian, beli buku. 2 soal sidik. 3 responden dia ada 100 orang. Nampak dia buat simple aja. Kita tengok pun simple aje. Nampak statistik aduan kan. Tadi betul statistik ni dia boleh gunakan dalam video kan, dia gunakan dalam video kan. And then dia pergi kepada seterusnya. Okey, langkah 2.
Kan, hasil daripada soal sidik 6 masalah yang ni. Namanya daripada tadi 6 masalah yang mempunyai kekapan aduan tertinggi, kan? Menggunakan 4 alam kualiti untuk mendapati masalah. Apa dia? Digunakan 6 jenis aduan satu, nampak dengan gambar. Gambar tadi pun boleh masukkan dalam video. Okey. Ini dia 6 masalah yang telah dikenal pasti. Kan? Simple je. You tengok simple, tak ada ayat-ayat macam Puan Zura cakap lah. Jangan ada ayat-ayat menjela. Nama pun point. Nama pun slide PowerPoint. Jadi banyakkan gambar, kurangkan teks. Okey. So senang juri nak tengok. Okey, nampak dia buat dalam bentuk okey, dia gunakan smart, kan? Jadi keadaan smart untuk mencari masalah utama, kan? Okey. So dalam yang tu dia terus pergi ni. Patutnya dia buat analisa tapi dia terus pergi kepada macam ni, ada kekurangan lah, ada benda yang ni. Okey, nampak dia buat analisa tu untuk smart. Jadi tengok tu mana yang banyak tick tu, itulah tajuk yang dipilih, kan. Jadi ni smart ni untuk memilih tajuk, kan. Okay. And then tengok dia punya tu simple dia. Jadi isunya dekat sini, dia tunjuk gambar. Isunya apa? Dia bagi air hujan bertakung ponding di bawah jalan, terutama jalan-jalan utama daerah Muar selepas hujan. Tapi juri lebih tengok kepada gambar. Juri lebih tengok kepada gambar yang dipaparkan. Okey. Okey, isu projek. Okey, and then kita tengok langkah 4 ialah menggunakan kaedah Faidabu. Sebab tu saya kata tadi, chapter 3 tu yang Puan Azura berkongsi dengan kita hari ini banyak manfaatnya dalam KIK. Itulah KIK sebenarnya. KIK ialah dia tengok 7 quality tools, dia tengok method yang kita gunakan. Apakah kaedah yang kita gunakan? Apakah metod yang kita gunakan dalam melaksanakan projek? Itu penting. Sebab tu kalau kita kena belajar ni, kena study sikit. Tapi saya rasa nanti itu dah banyak dah tu Puan Azura ubah nota-nota dah tu, kan. Dia dah lebih simplify. Kalau dulu saya kata, bila saya dengar pun dulu memang panjang tu. Puan Azura ajar tu tools dengan kaedah ni 1 hari. Kita perlukan 6 jam sebenarnya. Tapi saya kata 6 jam berat sebab bila petang tu saya tengok bila online kan semua dah letih kan, memang blur, memang tak dapat tangkap. Tu cakap dengan Puan Azura, kita try simplify lah 2 jam ke apa kan, ubah balik nota tu, ringkaskan kan. Lepas tu macam Harta Tirai itu pun 2 jam juga tu nak cerita kan. Tapi saya kata since kita fikir lebih kepada copyright, kita buat copyright kan. Jadi kita kena belajar tools ni, biar guna. Jadi bila tools ni kita tengok kan, saya suka grafik dia kan. Air yang bertakung, what air yang bertakung, how, bagaimana hujan yang berlaku, who, pengguna jalan raya, why analysis ni. Lepas tu kalau saya pergi why analysis, disebabkan keadaan baru jalan yang tinggi, maka air tidak dapat mengalir ke longkang. Nampak? Dia dah bagi why tu, dia dah bagi jawapan when ni, why factor tu, why tu. Kita buat why analysis. Jadi tools ni tak payah banyak. Saya bagi tahu Puan tadi, ajar jangan bagi banyak tools. Sebab dekat situ markah 23 je kan. Tapi analisa tu nanti kita nak gunakan dekat outcome dan impact kan. Tunjukkan situ, kita tunjukkan dari segi DT satu tu pakai satu. Contohnya empathy pakai apa? Define pakai apa? Prototype pakai apa? Okey, apa tu kita buat sikit sebab kita ada 15 muka surat. Yang penting sebenarnya juri akhirnya juga nak tengok projek yang nak bawa ke atas tu, nak tengok kat projek apa kita buat supaya projek itu walaupun dokumen tu, tapi projek juga kita nak tengok dari segi menentukan juara dan tempat ketiga kan. Itu penting. Okay. So nampak tak? Jadi dia tunjukkan masalah kan. Jadi nampak tak juri tengok, oh ini masalah dia. Jadi kita tunjukkan 3 masalah itu, penguraian manual, tenaga, nampak. Jadi bila kita nak bagi markah outcome tu jadi besar kan, sebab dia menyentuh dari segi gambar tu kan. Manual. Jadi apa manual ni? Tapi dalam masa jangka pendek, lepas tu habis kan. Jadi kerosakan daripada tu semua kan, kerosakan mudah mendap, tiada keahlian untuk air masuk semua jadi dan sebagainya. Okey, jadi dia buat tunjukkan
before and after. Itu penting. Dari segi gambar, tapi cantik dari segi gambar lah before and after ni. Okey. Senang saja slide dia kan. Tak banyak tulisan kan. Banyak gambar. Nampak tindakan penyelesaian projek. Okey. So, apa masalah ni? Okey, apa dia punya ni? Dia gunakan 4. Rajah pokok, SWOT, PWH dan Scamper. SWOT ni boleh guna banyak kali, tak apa. Okey, jadi pembangunan prototype kan. Jadi taklimat idea pada PNP SD telah diadakan pada 20 tunjukkan macam mana pembangunan tu bermula dengan taklimat, pembangunan prototype, 1, prototype, 2 kan. Lepas tu analisa, data dikumpulkan kan. Lepas tu uji cuba 1. Senang kan. Jadi kita tengok pun senang, kita nak faham, tak ada terlalu banyak tulisan-tulisan tapi flow dia cantik. Ini yang kita nak tunjukkan dalam slide kita nanti kan. Penting penting untuk kita fahamkan kepada juri bahawa proses itu, proses prototype dan testing itu kita dah buat dan kita dah tunjukkan. Uji cuba prototype telah dijalankan selama 1 bulan kan. Okey, cukuplah untuk kita buktikan. Jadi nampak proses kerja. Jadi juri bila kita tengok uji cuba 2, dia buat analisa, lepas tu proses kerja, penyelenggaraan garis panduan, penggunaan PNP, SD dan manual kerja. Jadi permohonan design research gunakan SIRIM. Dia buat permohonan lah dengan SIRIM. Okey, replikasi. Kan design tu, design search tu dia dah buat dengan SIRIM juga. Jadi benda-benda ni ada benda yang saya pun tak berapa faham kan sebab saya bukan engineer, tapi inilah kan cara menyeluruh dan berkesan. Jadi pembangunan prototype ni dan uji cuba 2 kena buat kan. Tunjukkan tadi 1 dan ni 2. Jadi bila projek tu dah selesai dah diuji cuba, barulah kita pergi ke fasa yang seterusnya. Okey. So inilah dah final, dia tunjukkan reka bentuk produk. Jadi bila juri tengok tu, oh dah cantik kan. Cara dia paparkan, pandangan sisi, pandangan atas, lepas tu berapa ada. Saya selalu macam itu JKR Seramat pun saya kata, letakkan logo tu kan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita boleh komen dekat sini? Apa kurangnya kat sini? Dia tak ada apa kat sini? Apa yang dia tak ada? Tolong bagi komen sikit. Tadi dah belajar dengan Puan Zura tadi. Apa yang dia tak ada? Nama produk. Dia tak ada. Dia tak ada nama, bukan dia tak ada branding lah. Kita kata dia tak ada branding. Dia tak apalah nama produk. Kalau McDonald tu dia letak M kan. Okey, jadi sekarang ni kalau kita buat, kita nak ada logo jabatan stakeholder JKR, dia tidak ada logo, dia tak ada branding. Dia tak ada branding, Scalper Train tu dia tak ada. Jadi itulah, tapi bagi saya okey je kan, tak ada masalah kan. Tapi dia nak ada cantik lagi, sebab kita biasanya produk-produk kita ni ada ni. Macam saya dulu memang produk saya tu saya buat stiker semua kan. Letakkan branding. Kalau macam saya tengok saya punya task kit kan, dekat kotak tu ada task kit kan. Kan ada task kit tu kan. Itu saya punya branding lah tu. Task kit tu branding saya tu. Kita dah daftarkan branding, kita dah dapat apa yang dikatakan branding ni. Kalau copyright C, kalau branding dia R registered ataupun dia TM trademark. Itu untuk branding lah. Jadi kat sini dia kalau kita buat besok produk kita ada logo JPS, lepas tu kita letakkan logo kita punya branding. Sebab dalam HTML tu kita hantar branding kita. Sebab itu fasa yang akan datang lah. Maknanya macam tadi prototype, lepas tu kita dah bagus tu kita pergi kepada pattern, lepas tu kita pergi pada branding kan, lepas tu kita pergi design dan sebagainya. So itu fasa-fasa yang kita boleh buat lah. Okay. And then kita dah sampai situ, dah tunjukkan kita punya kenapa saya punya ni. Okey. Nampak kita buat outcome project. Nampak tak dia ikut QC story tu. Outcome project kan. Kita buat situ pengiraan reka bentuk kan dan sebagainya kan. Kita buat panduan saiz penggunaan. Ini outcome project ni. Kita tunjukkan dari segi kos kan. Maknanya dia RM45.
kan. Kerja pembelajaran 6 bulan, tiada kos dan segi kan, tiada kos kan. So buat perbandingan. Buat 3 pun jadi sekolah kita nak compare. Janji kita buat dalam konsep pertandingan ni kita dah bagi rubrik. Saya dah bagi rubrik. Fulfill all the rubrik tu. Cari tu. Kalau tak ada pun carilah. Janji ada. Jangan kita dapat satu. Macam saya tunjukkan contoh kan. Dia tak ada. Dia tak ikut rubrik. Jadi dapatlah satu. Biasanya jurilah saya buat perbandingan dengan kawan-kawan kalau 3 orang tu. Biasanya kalau ada tu paling tidak juri bagi 3. InsyaAllah juri semua okey. Dia takkan bagi 2. Kita buatlah apa benda pun kita letakkan maklumat tu ikut rubrik. Oh ada benda ni. 3. Lepas tu nanti kalau juri nak, juri tanya. Kalau juri puas hati, juri akan bagi 5. Itu aja. Mudah. Yang masalahnya kita tak ikut rubrik, tak ada benda tu. Rugilah kan. Jadi nak tak nak juri akan bagi 1. Jauh beza. Tapi kalau ada 3 dengan 1 pun beza juga. Oh tak adalah kita tinggalkan. Selalu berfikiran macam tu. Oh tak ada tinggal. Rugilah kalau berapa banyak you nak tinggal, you nak langkau rubrik tu. Carilah dokumen tu, kena buat, kena fikir supaya you fulfill all the rubrik. Bila juri tanda, ada tak? Ada. Juri bagi 3. 2 dengan 1 pun, kalau juri bagi 2 dengan 1 pun different. Kan? Jadi cuba wujudkan mengikut rubrik dalam dokumen tu supaya memudahkan juri. Paling tidak juri kena bagi 2. Tapi biasanya juri akan bagi 3. Kalau dapat pembuktian, dapat ada yang bagus lagi, juri akan bagi 4 ataupun 5. Jangan tinggalkan apa juga elemen A, B, C. Kalau ada 6 elemen, letakkan 6. A, B, C, 2A, 2B, 2C, D, E, F. Untuk yang chapter 2 tu. Okay, buat benchmark. Bila kita dah buat benchmark, impact pula. Tadi kan kita buat impact. Nampak tak? Kalau kita tengoklah dia punya dokumen ni cantik. Dia punya apa yang dikatakan infografik ni kan senang kan. Orang cakap peningkatan probability 2 orang saja. Peningkatan masa 2 minit. Peningkatan kecepatan ini dekat slide. Tak payah nak ada rujuk lampiran. Lampiran semua kadang-kadang dekat slide ni lah orang letak lampiran apa semua buat apa? You dah letakkan dekat laporan. Dekat meja juri dah ada laporan tu. Ini nak tunjuk saja slide ni. Kadang-kadang buat apa kita nak semakkan 2 minit lepas tu kita letakkan itu, letakkan ini. Terlalu serabut. Sedangkan kita dah buat dah lampiran surat-surat tu tak perlu lagi dah. Kan kalau tak apa sikit kan. Yang penting juri nak tengok keberhasilan tu. Apa dia? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Kan? Kemas, tak serabut dengan colourful. Colourful ni buat mata kita seronok, sejuk mata memandang. Kalau kita tengok sini pun sejuk mata memandang. Kalau tak kadang-kadang ada tu yang serabut, dia tak pandai main colour. Kan? Itu letak macam-macam, tak perlu. Letak macam ni. Sebab kita kena faham kita dah ada video. Video tu nak nampakkan ni dah ada ni, main dengan grafik. Kita dah ada dokumen, lampiran dah ada 30 tu. Cukuplah kat situ sebab juri yang pertama kalau tanya Cik Nomi pun pertama dia akan hantar pada saya adalah dokumen. Juri tengok pertama, juri tak tengok video lagi. Juri tak tengok persembahan you lagi. Katalah macam tahun lepas, saya tak tengok persembahan lagi. Saya akan duduk tengok dengan tim saya 3 orang akan tengok dokumen. Jadi bila itu kita dah faham, ini cuma backup saja. Tapi bila you dapat, kalau saya tak apa letak 3. Tapi bila macam ni, cantik lah kan. Saya bagi 5. Sebab cantik kan, you dapat membuktikan, you dapat mempersembahkan dan sebagainya kan. Okay, potensi nampak. Tunjukkan dari segi grafik tu. Okay, and then teruskan lagi. Potensi perkembangan projek kan, nampak tak kan, pengkomersialan kan, surat pelanggan daripada ni. Okay, dia tunjuk pun cantik je kan, tak ada complicated sangat. Okay, MyPo untuk nombor 5, tunjukkan MyPo tu, you dah dapat daripada MyPo tu kan, surat MyPo tu tunjukkan. Okay, sebenarnya MyPo ni bukan yang ni kan, yang ni silap ni kan, dia bukan surat ni. MyPo tu dia ada MyPo tu, dia ada logo MyPo tu yang saya tunjuk semalam tu. Okay, ni dia dapat daripada JPS. Tunjuklah yang last kali tu kan, tunjukkan surat-surat. Atau dia buat macam ni kan. Tapi yang ni pun tak berapa, tak payah tunjuk, tak apa. Sebab kita dah ada dah. Tapi nak apa ni
Okey. Okey, terima kasih. Dah, kan? Itu je. Kan? Itu saja dari segi kita punya apa yang kita katakan, dari segi slide kita. Dari segi slide, pembentangan slide kita. Okey. Kita ada lagi 15 minit untuk kita buat postmortem, untuk berbincang, untuk wrap up sebelum saya serahkan. So, JKMWA ni saya dah bagi satu folder tau, ada dokumen. Tapi dokumen ni jangan ikut sangat dokumen dia. Dokumen dia pun banyak silap. Dokumen ikut apa yang kita belajar. Kan? Pertama, ikut rubrik. Ikut rubrik. Kan? Yang JKMWA ni video dia boleh ikut, slide dia boleh ikut. Tapi saya bagilah supaya nanti you boleh tengok kan, you boleh kita kena baca sendiri, kita tahu oh ini tak ada ni. Bila kita dah faham konsep, jadi bila kita tengok dokumen orang kita tahu oh dia tak ada ni. 2.1 ni patutnya ada ni. So pertama sekali semua orang nak belajar, semua orang kena print rubrik tu. Borang pemakaian pun ada, Cik Naomi dan ni saya dah masukkan dalam folder tu. You tengok. Borang pemakaian, rubrik pemakaian kena tengok. Dan bila kita buat dokumen tu, kita tengok. Ada tak ni? Bila ada tu, tik, 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 tik. Sampai semua ada. Lepas tu, the next adalah kita nak kenakan transform data kepada infografik. Lepas tu kita nak buat video. Cantik kan? Maknanya, bila kata pemunian itu, ialah apa yang saya katakan tadi, ialah kita murnikan dengan apa yang kita katakan infografik. Itu dia. Okay. Sebab tu saya bekalkan juga infografik supaya kita tengok mana satu yang cantik kita nak gunakan kan. Itulah. Untung awak semua ni kan. Banyak saya bagi. Infografik pun saya bagi untuk memudahkan kita buat slide kita. Kan simple kan tadi saya tengok kan. Kita kalau kita terlalu banyak, sebab tu banyak pasukan bila saya dalam mata saya gabung kan. Bila tengok tu, kita tengok nak baca, lepas tu satu nak suruh juri baca, nak faham, pening kepala kan. Buat infografik. Sebab tu saya hadiahkan, saya bagi. Saya share template-template yang cantik nanti boleh buat supaya kita dapat menghasilkan slide yang cantik, laporan yang cantik dan video yang bagus kan. Okey, ada soalan lagi? Kita ada 15 minit ni kan. Sebab saya petang-petang ni saya tak nak stres sangat. Saya nak lebih banyak discussion. Okey, siapa boleh share projek-projek dia ke yang nak berkongsi dengan saya supaya kita boleh tengok projek tu? Kumpulan-kumpulan saya dimaklumkan semua kumpulan dah ada projek kan. Jadi boleh share lah. Ataupun kita nak tanya soalan supaya apa? Kita boleh murnikan lagi. Kan semua dah letih ni. Kan 2 hari kan, 2 hari kursus ni letih kan. Saya okey je kan, saya dah biasa, memang saya hari-hari online kan mengajar. Okey. Ada apa-apa? Siapa? Cepatlah kita discussion. Kau nak suruh saya present apa lagi ke? Bagi tahu. Saya tak nak berat kan, sebab pagi tadi dah berat. Petang ni saya nak slide dengan video ni, saya bagi sampel, lepas tu saya dah share dalam Google Drive, dan yang lain nanti boleh tengoklah untuk kemas kini, dan apa video yang ni kita boleh ni tanya. Saya nak banyak bertanya sebab konsep saya petang ni kalau saya mengajar pun macam tu. Saya tak nak one way communication sebab in the end of the day saya tak tahu you ikut atau tidak. Jadi bila ada communication tu nampak live sikit lah kan. Kita bercerita. Tak kisahlah nak tanya apa pun pasal 2 hari ni sebab ni 15 minit ni saya nak wrap up ni. Okey, Tuan. Okey. Silakan. Tuan, berkenaan dengan perkongsian daripada Tuan buku KIK itulah. Yang kami punya projek tahun 2018 tu. Untuk projek yang akan datang ni, konsep penyediaan dia lebih kurang samalah dengan tu. Cuma nanti saya akan minta Tuan punya maklum balas tentang beberapa, ya ada kesalahan di dalam buku tu. Maksudnya ada perlu penambahbaikan, apa yang perlu kami keluarkan, apa yang perlu kami tambah, macam itulah. Boleh.
Nanti dalam grup tu kan ada nombor telefon saya apa semua kan. Nanti PM tepi je. Kalau you nak attach kan, you savekan sebagai PDF. Nanti bagi tahu saya, nanti biasanya apa-apa pun saya akan discuss dengan Puan Zura lah kan. Saya bincang projek ni macam mana kan. Saya akan tengok apa semua kan. Nanti hantar je PDF untuk kalau nak suruh saya semak lah. Boleh je, tak ada masalah. Baik tuan. Buku pun dalam pembikinan. Tak apa, take your time. Tahun depan kan baru nak bertanding kan. Ya. Nanti dah hampir siap ke, dah siap ke, nanti saya hantar ke tuan lah. Projek dah siap? Projek dah ada. Ongoing lah. Dia buat projek apa? Ha? Buat projek apa? Oh, rahsia kami dulu. Nanti kita bincang tuan. Siapa jadi ya? Tuan Mahidi bin Mahmud. Okey. Tak apa, nanti kita tengok. Tengok. Okey, terima kasih tuan. Okey. Ya. Ahli kumpulan ni nak bertanyakan sikit pada Encik Nomi lah. Okey. Tahun depan convention agak-agak buat di mana tu Encik Nomi? Belum dirancang lagi, kita tengok keadaan semasa. Tapi kalau kata keadaan mengizinkan untuk diadakan secara fizikal, kita akan buat fizikal nanti. Itu lagi mudah kot untuk kita melantik panel-panel dan menilai dari segi persembahan kumpulan secara direct lah nanti. Tapi yang paling menariknya dapat disenarai pendek sebagai 10 kumpulan terbaik. Kita akan jemput kepada Hari Inovasi nanti. Lokasi tak tahu lagi ya Cik Nomi? Ingat ni nak buat ke Sabah ke Sarawak ke dia orang ingat ni? Cik Nomi, dia pun nak tanya tempat tu, siapa tuan rumah tu yang sebenarnya? Hari Inovasi tu? Belum ada lagi. Sebenarnya benda tu nanti kita akan bawa kepada masyarakat pemandu untuk diputuskan. Tapi kalau ada volunteer daripada daerah atau negeri masing-masing, bolehlah cadangkan. Sarawak. Dia nak pergi Sarawak ni, Sarawak atau Sabah ni? Sarawak masih COVID. Tahun depan. Puan Golda, tahun depan. Bukan tahun ni. Boleh je. Labuan boleh, Labuan dah fasa 4. Convention tahun depan biasa bulan 10. Hari Inovasi tu bulan 10 kan? Ya, kalau ikut perancangan sebelum ni sebab kita buat tiap-tiap tahun. Jadi pada peringkat awal tu ada pertandingan KIK dulu dan convention tu pada bulan 10. Tapi disebabkan 2 tahun yang pada tahun ni kita adakan dui tahunan. Jadi program yang bulan 10 tu mungkin kita akan tengok semula sama ada kita akan awalkan lah sebab masa yang kita telah berikan untuk persediaan KIK ni pun pada tahun ni. Jadi kemungkinan kita akan awalkan. Itu perancangan lah. InsyaAllah kalau kata pengurusan tinggi setuju untuk makluman awal, begitulah perancangan dia. Okey, jadi apa yang saya boleh lihat kat sini, maknanya bulan ni dah kena start dah. Kalau di awal kan nanti tak sempat projek nanti kan. Kalau bulan 10 okey lagi. Buatnya Encik Nomi kata, pengurusan kata bulan 7 kan. Dah tak sempat kan. Jadi jangan tunggu lama. Lepas kursus tengah fresh, tengah bersemangat ni, kita terus buat kan. Kita terus buat kan. Jangan kita nak tunggu last minute. Biasa ni kita tunggu last minute. Terus buat. Tengah semangat, cari kumpulan, cari grup, cari idea, cari projek, terus buat. Jadi itulah kan. Kalau ganjaran itu yang 10 tu lah, dapat pergi macam tahun lepas, best juga kan, pergi Kuantan kan, jauh juga jalan kan, kalau siapa daripada Perlis tu kan, pergi Kuantan Hari Inovasi tu, dapat buat pameran dan sebagainya. Itulah keseronokan. Saya pun sebenarnya, kalau kalau UiTM pun tanya, okey tahun ni convention kat Johor. Tahun dulu dekat Penang. Bila Kedah jadi tuan rumah, dia bawa pergi Langkawi. Kelantan kan, buat kat hotel kan, duduk. Itu seronok lah. Kita dalam grup kan, kumpulan kan. Bukan nak buat KIK pun sebenarnya nak pergi Langkawi. Langkawi tu jalan kalah pun tak apa, puas hati. Dapat pergi kan, bawa dapat dalam berapa katalah dalam 40, you dapat top 10. Dah hebat betul kan. Buat yang baik-baik kali ni. Okey. Ada soalan lagi? Okey. Saya nak tunjukkan sikit nota-nota nanti, okey, nota-nota nanti
saya biasanya saya akan letakkanlah dekat ni untuk memudahkan team kan untuk melihatlah. So boleh tengok dekat channel saya. Okay, dekat channel saya ni, okay, dah ada dah. Saya dah masukkan 5 channel saya ni. Dah masukkanlah. Kat situ kalau nak hubungi saya tu adalah nombor telefon semua. So saya dah masukkan 5 siri tu. Saya dah masukkan 5 siri tu. Nanti boleh inilah kan, nombor telefon semua saya tu ada kalau nak hubungi saya tu. So saya ada. Sebenarnya ada juga dulu dengan JKR. Saya lebih sebenarnya saya ada banyak dengan face to face sebab kengkangan kan untuk buat online ni, tapi tak apalah, hari ke hari saya tambah baik kan, jadi insyaAllah. Okay, so boleh tengok tu dah 5, tinggal petang ni saya dah saya petang ni punya conversation saya rasa dah habis ni, saya rasa saya offkan lah, tak ada ni, saya stop recording dulu. Okay, saya stop recording dulu. Okay.